Kata di rumah apa pun tak pakai gitu. Yang mengetahui perangai kita ialah isteri kita. Sebab tu Nabi memberi syarat pada kita. Khairukum, siapa yang terbaik di kalangan kamu? Khairukum li ahlikum, ialah orang yang terbaik di kalangan isteri kamu. Orang yang paling baik siapa dia? Suami-suami yang paling baik pada isteri dia. Itulah manusia terbaik. Masya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya ni tak tahulah tuan-tuan. Sibuknya tuan-tuan. Sibuknya. Saya buat contoh. Contoh hari Jumaat lepas. Hari Jumaat lepas pagi saya dekat Majlis Keselamatan Negara Malaysia, Ipoh. Tengah hari saya baca khutbah. Pukul 3 saya naik kereta pergi ke Masjid Bukhari Al-Ustar, Kedah. 8.30 habis. 9 malam forum perdana dekat RTM Kedah. Balik pukul 10 pagi besok hari Sabtu di Citra, Kedah. Malam pula di Perlis, Kampung Batu Pahat, Perlis. Balik ke Ipoh pukul 9 pagi ke Pengkalan, Pegu hari Ahad. Pukul 3 petang sudah pergi ke dua tempat di Pulau di 3 tempat. Pukul 3 petang kena pergi Pulau Pinang. Malam di Pulau Pinang, Masjid Permatang Janggus. Lepas Isyak seberang jambatan pergi ke Masjid Sungai Ara, Pulau Pinang. Hari Isnin pula balik pula. Isnin pergi pula ke Kuala Lumpur. Hari Selasa balik ke Bagan Datuk. Bayang tuan-tuan, hari Rabu saya di Bagan Serai. Hari Khamis malam saya di Ipoh. Di Kampung Gajah. Hari Jumaat saya di mana ke semalam? Selupa. Dan hari Sabtu saya dah di sini. Saya nak balik ke Ipoh hari Isnin depan. Bila masa saya jumpa dengan keluarga saya. Punya sibuk tuan-tuan. Yang jaga anak saya, isteri saya. Yang jaga semua orang rumah saya. Kalau saya marah dia, bukankah saya zalim? Dah lah jarang balik rumah. Dah jarang ada di rumah. Tiba-tiba balik tengking pula. Apa jenis suami kamu ni? Sebab tu bila saya balik ke rumah, saya kena layan dia elok. Layan elok anak-anak elok. Sebab mereka dah ambil banyak tanggungjawab saya. Kerana itu bila saya balik ke rumah, saya dah tak ceramah dah tuan-tuan. Dah tak ceramah dah. Masa dia goreng ikan, saya tengok je, saya tolong dia. Kalau tengah dia goreng ikan, saya masih lagi berceramah, zalim tuan-tuan. Ingatlah firman Allah. Auzubillah minasyaitanir. Dah lah jarang jumpa nak ceramah pula. Apa kamu ni? Nanti tengah makan nasi, saya tak duduk depan dia. Tak ada saya duduk ceramah pula. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Letih tuan-tuan. Kan ada yang makan gerpu kan? Bila dia mandi, saya tak ketuk dah pintu bilik air lah. Biarlah dia mandi. Takkan saya nak ketuk lagi. Buka kejap Izzah. An Abi Hurairah qala. Letih. Pada masa itu saya kena layan dia baik-baik. Berikan. Supaya dia cover balik. Nak bagi dia baik balik. Sebab tu saya suka menyanyi. Pegang tangan dia. Duduk atas katil menyanyi. Pujuk hati. Bukannya haram nyanyi. Ni. Duduklah. Aduhai adinda. Dengarlah madah kekanda. Tercurahlah cinta. Ahai nyawa padamu juga. Sonoknya. Abang-abang kalau menyanyi lagu ni dekat isteri. Dia duduk, yes. Kenalah pilih lagu. Ni ambil lagu rock, Cinta Sakti. Dan berdoa dia kan, ya Allah, panjangkanlah umur orang tua ni. Dah buang terbeak ni. Lagu bukannya haram. Nyanyi tak haram. Larat nak ceramah aja di rumah. Saya sampai suruh dia hafal lagu tu. Balik. Aduhai kekanda, junjungan kasihku puja, hidup bersumpah setia, ahai sayang kekal bahagia. Awalah seronok. Ni, SMS ni tuan-tuan ni. Isteri kita. SMS lah ni duduk SMS. Makwa power. Apa? Haram lagi. Akum kat ne. Ya Allah. Buat apa tu? Tuan-tuan, SMS lah dengan isteri kita. Anak-anak okey? Okey. Ayam? KO. Oh, sudah. Barulah kita. Isteri kita. Masalah dia, Ustaz. Isteri saya, Ustaz. Bau ikan.
Asal duduk je bau ikan. Asal bau ikan duduk sebelah dia ustaz. Kalau begitu, abang kena cium tangan dia. Keluar rumah cium. Duduk saja-saja cium. Bila bau ikan pun bau dah cium. Sayang. Sayang. Bila abang dah cium tangan dia selalu, dia akan ingat, nanti orang tu ni nak cium tangan aku. Baik perlu minyak wangi siap-siap. Akhirnya dia jadi wangi. Itulah tips untuk mewangikan isteri. Yang banyak sekarang ni komplain. Busuk. Dan kau tak cium dia. Kalau cium tangan dia, wanginya abang ni perli ke? Tak ada. Bau pewangi perfume apa tu? Minyak cap ikan ke? Ini kita tak pernah buat. Yang kita banyak ni ngutuk. Bila orang nak berubah? Rasulullah tuan-tuan, dia naik unta, dia turun unta, dia bersalam dengan orang, dia bercakap kepada orang ramai. Ketika mula-mula sampai di Madinah, Abdullah bin Salam masuk Islam. Hanya kerana tengok cara dia naik unta, turun unta, bercakap dengan orang, bersalam dengan orang, pemuka Yahudi masuk Islam. Bayangkan tuan-tuan. Kita kalau naik motosikal, agak-agak siapa masuk Islam? Yang keluar dari Islam lagi ramai ke mak dia. Akhlak, tuan-tuan, akhlak. Pendakwah, orang dakwah kena berakhlak. Campurlah dengan masyarakat. Kenapa duk masam muka? Kenapa perlu kita ada batasan kita? Saya tidak ada batasan, tuan-tuan. Budak kecil saya layan. Orang tua orang layan. Anak dara lagi layan. Jadi kita kena layan. Budak-budak kecil, sebab tu saya suka budak-budak kecil. Daripada jauh, Ustaz Karim. Sebab kita buat akhlak yang terbaik. Dan saya cakap kepada tuan-tuan, kita jangan mengutuk orang. Nabi bukan pengutuk. Nabi bukan pelaknat. Kita jangan jadi waramasan nas, menghina manusia. Jangan. Dia tak baik. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan jadi baik. Tadi saya sebut, saya berceramah pada kumpulan bapa Pondan. Dia kata, Ustaz, kalau I jemput you, dia orang buat ceramah kan, dia orang belum tentu datang tau. Jadi I jemput Ustaz atas nama sambutan hari jadi I. Jadi bila sambutan hari jadi dia orang datang, tapi kita buat kat surau. Boleh tak Ustaz? Boleh. Tapi Ustaz janji tau, jangan hentam-hentam dia orang tau. Saya nak hentam apa? Saya pendakwah bukan penhentam. Bila saya pergi, dia orang datang tuan-tuan, walaupun cuma 15 orang, kita pegang dulu 15 orang. Saya cakap awak. Walaupun dia orang pakai baju kurung, yalah, nak datang surau, masjid, mesti pakai baju kurung. Padahal mereka laki-laki. Assalamualaikum. Saya salam, 3 orang sambut. Yang keempat tak nak sambut. Haram. Bro. Apa? Macamlah dia perempuan. Saya pergi berceramah kepada artis. Kita duk kutuk artis. Artis pun nak Islam juga. Artis pun nak faham Islam juga. Kita cakap dengan dia. Tuan-tuan, bikinlah lagu yang bagi insaf orang. Bagi sifat kerohanian. Takkan nak biarkan Ramli Sarip seorang aja. Backup lah banyak lagi. Oh, banyak ke orang yang macam Ramli Sarip lagi. Aku menulis. Kan kenal nama. Bagilah orang lain. Banyak lagi. Buat. Banyak. Dakwah dengan lagu. Tak salah. Malam ni kalau tuan-tuan panggil Jamal pun tak apa. Jamal Abdillah. Lagu bukannya haram. Lirik dia kena tengok. Lirik dulu. Pertama tengok lirik. Kalau dia banyak membawa pada kita insaf. Ansifu ayyuhal insan satakna hazid dunya. Itu lagu dilok dulu. Datang orang Arab bawa. Asalnya lagu dilok. Insaflah wahai manusia jika dirimu bernoda. Nampak? Itu dilok. Sengau je tuan-tuan. Orang tanya Ustaz. Sengau Ustaz? Sengau lah yang sedap. Kenapa bacaan Imam Mekah tu sedap? Sebab dia sengau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu yang sedap. Tak sedar sembahyang tarawih 20 rakaat 2 jam. Tak sedar. Sedar-sedar, orang dah balik. Dia tertidur. Patutlah tak sedar. Ingatkan kenapa rupa tertidur? Tuan-tuan, panggil artis datang menyanyi, panggil Jamal Abdillah pun tak apa. Suruh dia menyanyi.
Lagu nak bagi insaf kita. Semua dia menyanyi. Begini kisahnya nasib diriku, tak henti dilanda derita, kembara di rantau mencari sinaran bahagia. Umpamanya biduk terbuang hanyut, dihempas dipukul gelombang, tak daya berpaut terdampar di tepian pantai. Haram di mana? Cita-cita. Ada haramnya? Tak ada haram. Si cincin emas mengingat perkara yang lepas, yang telah berlaku tak berapa lama dahulu. Haram? Tidak. Cincin emas ku beri padanya dengan harapan yang gembira, agar dia kepunyaan hamba, tapi sia-sia belaka. Haram? Pemberianku tak diterima, ku tanya mengapa, dengan perlahan dia berkata, dia sudah ada yang punya. Haram. Cincin emas dikembalikan, diletak di tapak tangan, ku pakai di jariku untuk kenanganku. Baru haram. Sebab dia kata dia pakai di jari di cincin emas. Laki-laki tak boleh pakai cincin emas. Haram. Maka tukarkan liriknya. Ku pakai di jari kucing untuk kenanganku. Baru betul. Apa masalahnya tuan-tuan? Orang dia nak hiburan. Kita berceramah pada mereka. Saya berceramah kepada pengarah-pengarah filem. Janganlah buat hantu. Buatlah cerita lain. Cerita tentang kerohanian. Cerita tentang kebaikan. Itulah dakwah. Mana boleh dakwah kita sehala. Kita kena banyak hala dakwah. Kalau kita hanya berdakwah dekat kumpulan kita, bila nak sampai sasaran? Kalau kita hanya berceramah di tempat kita, bila nak sampainya? Bila nak menangnya? Bila Islam nak berkembangnya? Seumpama kita main bola. Kita main bola ada dua pasukan. Mesti bersaing, mesti masuk-masuk baru menang. Mana boleh bermain hanya di sebelah je? Tak boleh. Macam hari itu Sukan C. Sekarang kita bawa siaran selangsung perlawanan akhir Sukan C antara Malaysia dan Indonesia dari Istora Bung Karno, Jakarta. Bersama dengan pengulas di sana, Datuk Hasbullah Awang. Silakan, Datuk. Terima kasih juruhebah bertugas di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Tuan-tuan bersama saya dah Hasbullah Awang. Siaran secara langsung Sukan C akhir final antara Malaysia dan Indonesia. Stadium Bung Karno hari ini penuh dengan 100,000 penonton yang sudah pastinya memberikan sokongan tidak berbelah bagi pada pasukan Indonesia. Walaupun begitu, Malaysia Harimau Muda mampu untuk menyerap segala sokongan yang diberikan oleh penyokong-penyokong Indonesia. Malaysia memulakan sepak bola, berbahti ke belakang, berbahti memberikan Wan Haikal. Wan Zek akan kembali kepada Wan Juzaili kepada penjaga gol Haruf Hamid Cikman. Nampaknya Malaysia menguasai permainan. Sepakan gol Haruf Hamid Cikman, bola singgah di kaki Badul, Badul pada Ahmad Fakri kembali ke belakang, Wan Zek Haikal pada Ahmad Muslim memberikan bola kepada Haruf Hamid Cikman, penjaga gol Malaysia. Malaysia nampaknya menguasai permainan. Bila nak menang ni tuan-tuan? Asal ke depan patah balik. Silap-silap gol sendiri badan muka. Sebab tu kalau kita nak menang, kita kena hantar bola ke sana, serang, mau gelecek, barulah gol. Mana boleh syok sendiri tuan-tuan. Sebab tu Nabi Muhammad, dia jumpa dengan Abu Lahab 70 kali. Sepanjang dakwah Nabi di Mekah, 70 kali Nabi Muhammad berdakwah kepada Abu Lahab. Dengan penuh sopan, dengan penuh santunnya. Akhlaknya tuan-tuan, Masya Allah, Subhanallah. Dengan penuh kasih sayang. Sebab tu orang suka pada Nabi. Cuma Abu Lahab itu tidak Islamnya sebab dia tamak, dia lahap, dia loba. Padahal malam-malam dia dengar, dia mengintai bacaan Quran Nabi Muhammad. Walaupun dia tak nak Islam, tapi malam-malam dia mengendap tuan-tuan. Dengan Abu Sufyan dia mengendap. Abu Sufyan Islam akhirnya. Abu Lahab mati kafir. Tapi satu malam Abu Sufyan mengintai, Abu Lahab pun mengintai. Mengintai kita berlagu punggung.
Lari dua-dua. Sebab mereka suka mendengar bacaan Quran, tuan-tuan. Bacalah Quran. Tuan-tuan, dengan penuh akhlak. Bacalah Quran. Waratilil Quran tartila. Tahsinkan bacaan Quran. Tahsin qiraatil Quran. Sampai bila, tuan-tuan, kita dah meningkat. Umur duk baca Quran, ya Allah. Tergagap-gagap. Iza ja. Duk ja sampai bila? Udah macam cerita Hindustan ni. Ya Allah. Iza ja. Iza ja. Dia kena action sikit tu. Macam kita kalau orang action cakap macam mana. Orang sombong sikit. Kamu buat apa tu, Dun? Saja. Itu orang Arab tu, tuan-tuan tu. Tu lahan Arab tu. Saja. Tak buat apa-apa. Bahasa Quran, tuan-tuan. Bahasa yang sangat cantik. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Dengar bacaan tu, orang dah tertarik dah. Iza ja'a. Lain, tuan-tuan. Sampai bila kita nak berubah? Tak berubah-ubah lagi. Ubahkan. Sampai dah masa dia untuk kita belajar. Sampai dah masa dia untuk kita baca Quran dengan penuh akhlaknya. InsyaAllah, tuan-tuan, Quran akan berikan keberkatan pada kita. Kalau kita buat yang terbaik pada semua orang, InsyaAllah, baiklah semua orang. Saya kata tadi di masjid, kalau tu imam baca khutbah, cara yang terbaik. Cara berakhlak. InsyaAllah, semua jemaah akan berakhlak. Saya sebelum saya baca khutbah, saya kata matikan semua handphone. Saya tak nak bila saya berkhutbah nanti bunyi. Pakat buat keluar handphone, tutup masing-masing. Tu. Kalau saya baca khutbah, kalau dia tidur, saya kejutkan dia. Pak Mak bangun. Kenapa tidur waktu khutbah? Saya kejutkan dia. Orang yang di belakang Pak Mak semua panjang tengkuk tengok. Mak mana? Pok-pok yang jadi hasad. Tapi kita buat, insya-Allah, tuan-tuan. Pak Mak ni minggu depan sama ada dia tak tidur atau tak datang terus. Itu kita dengan akhlaknya. Saya cakap terang-terang pada tuan-tuan. Ketika khutbah Jumaat, saya tak tidur. Sebab saya yang bacanya. Macam mana nak tidur? Kadang-kadang Bilal tidak berakhlak. Imam tidak berakhlak. Akhirnya orang tak nak datang. Bacalah dengan kebaikan. Bacalah bacaan Quran dengan penuh hebatnya. InsyaAllah, tuan-tuan. Dengan pakaian yang hebat, dengan bersihnya. InsyaAllah. Bila dengan bacaan lunaknya. InsyaAllah. Kalau kita ikhlaskan azan, tuan-tuan. Ikhlaskan orang datang, tuan. Hayya 'alas salat. Ini kita tak nak berubah. Hayya 'alas salat. Nak datang, tak mau datang sudah. Memang dia tak datang. Ubahlah, tuan-tuan. Dengan penuh kebaikan. Mak berakhlak. Bapa berakhlak pada anak-anak dia. InsyaAllah anak-anak akan berakhlak. Kenapa kita kata, Ustaz, anak saya teruk lah, Ustaz? Cuba tengok, kita teruk ke tidak? Kita teruk ataupun tidak? Macam mana kita nak jadi anak kita baik kalau kita sendiri tak baik? Apa salahnya kita sembahyang berjemaah dalam rumah? Saya dah buat, Ustaz, semalam. Bagus. Abang jadi imam. Oh, mak jadi imam. Sudah, tuan-tuan. Apa hal pula isteri jadi imam? Saya tak pandai, Ustaz. Isteri saya pandai. Dia belajar tajwid. Kita heran bila kelas tajwid orang perempuan yang ramai. Orang laki-laki tak masuk. Macamlah perempuan nak jadi imam. Sepatutnya laki-laki kena masuk juga kelas. Kalau kita jadi makmum semayang berjemaah dalam rumah, tuan-tuan. InsyaAllah. Habis semayang, doa. Tuan-tuan sebut nama anak, tuan-tuan. Ya Allah. Nadia ni, ya Allah, suka keluar malam, ya Allah. Kau lembutkanlah hati. Depan-depan Nadia tu. Dia tunduk Nadia ni. Apa hal dia pula tu dia? Orang sebut. Ya Allah, anak aku Aiman ni, ya Allah. Malas semayang, ya Allah. Lembutkanlah hati dia untuk semayang, ya Allah. Ya Allah, isteri aku sampai sekarang tidak mau sign, ya Allah. Lembutkanlah hati dia. Kan ada yang kena benda rajang ni. Kalau kita buat secara berjemaah, tuan-tuan, mandi berjemaah, semayang berjemaah, makan berjemaah, keluar berjalan berjemaah, insya-Allah berakhlak keluarga kita. Berakhlaklah, tuan-tuan. Orang tanya saya, Ustaz, macam depan suami kita, Ustaz,
Boleh tak kalau kita pakai seksi-seksi, Ustaz? Saya kata, apa tak boleh seksi pula? Suami kita halal. Tutup tingkap, tutup pintu langsir semua tutup. Tak pakai apa pun tak. Duduk orang menong. Tengok TV, cerita Korea tengok. Tak salah, bukannya haram. Cuma pelik lah. Tu je. Takut terlupa yang mak mertua ada. Elok duduk orang tengok TV. Mak masa keluar. Alah Kazim, pengsan orang tua. Itu yang dibimbangi. Yang ketiga, tuan-tuan, kekuatan ilmu. Kita nak jadi orang hebat. Nak jadi manusia yang canggih. Nak jadi umat yang berdaya maju. Ilmu mesti ada. Dan ilmu asasnya, tuan-tuan, sudah ada terkandung dalam Quran. Terkandung dalam hadis, terkandung dalam kitab. Ilmu daripada mana kita nak belajar? Ilmu yang pertama kita boleh belajar daripada Quran. Masya Allah. Tidak terhingga ilmunya, tuan-tuan. Tidak terhingga. Cuma dia tak ceritalah betul-betul. Ustaz, kalau betul lah ilmu tu ada dalam Quran semuanya, Ustaz. Saya sebenarnya nak belajar cara nak buat chicken chop. Ada tak dalam Quran cara-cara membuat chicken chop? Tobat lahum, tak ada. Kalaulah Quran nak cerita chicken chop, itu bukan Quran, itu buku resepi. Tadi Ustaz kata semua ilmu ada dalam Quran. Memang ada. Apa dalilnya buat chicken chop? Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Pergi tanya pada orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Ada tak sini orang yang pandai buat chicken chop? Tapi belajar kat dia. Quran cakap. Itulah dia ilmu dia. Ustaz, ada tak ilmu dalam Quran cara-cara nak buat bom nuklear? Ada? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Sesuatu benda yang kami dah mansuhkan, sesuatu benda yang kami dah tiadakan, kami akan gantikan dia dengan lebih baik daripada itu. Nuklear ni tak elok. Bom nuklear ni sangat berbahaya. Pilihlah buat bom yang lebih baik daripada nuklear. Semua benda yang ada dalam Quran, tuan-tuan, asas. Tu, tuan-tuan pergi dekat jalan raya tu, sikit punya banyak ke traffic light. Asal merah, berhenti. Asal hijau, jalan. Asal kuning, jaga-jaga. Bukankah itu ayat Quran? Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurun. Mereka bertanya tentang haid, katakanlah haid itu berlaku pada orang perempuan. Bila mereka haid, jangan campuri mereka. Bila mereka merah, stop, no entry. Tuan-tuan, pergilah ke mana pun, lampu merah dia mesti berhenti. Tak ada siapa dalam kepala otak nak tukar. Kalau aku tukar lampu merah ni, lampu ni ungu cantik juga. Tak ada, tuan-tuan. Amerika pun merah, Arab pun merah, Malaysia pun merah. Dalam Quran. Sebab tu belajarlah, tuan-tuan, ilmu. Talabul ilm faridah. Belajar ilmu dunia, belajar ilmu akhirat. Buat. Masalah kita sekarang ni, kita tak nak belajar. Fiqh kita tak habis. Yang kita banyak komplain. Bila ada pengajian, komplain. Bila ada ustaz mengajar, komplain. Komplain. Bantah. Sekat. Kadang-kadang yang tukang sekat ini, ilmu tak ada. Kerja dia menghalang orang. Yasudduna an sabilillah. Kerja dia menghalang je pada jalan Allah. Saya kadang-kadang, tuan-tuan, jadi jemu nak ceramah dengan orang ni. Jemu bukan kerana tak minat. Jemu kerana benci dengan perangai setengah-setengah manusia. Yang kerja dia menyekat majlis ilmu. Saya kesian, tuan-tuan. Kesian dengan orang ramai-ramai datang. Malam ni Ustaz Kazim akan sampai. Malam ni Ustaz Kazim datang. Lah minit dia orang telefon. Ustaz, batal ceramah tau. Ha? Batal? Dia dah minta 3 bulan, baru 3 jam nak start, you all batal. Ustaz, ada masalah sikit lah Ustaz. Tak apalah, batal pun kita pun U-turn kereta balik ke rumah. Kemudian pengurusi majlis sampai tempat dia umum. Tuan-tuan, Ustaz Kazim tak dapat datang malam ini kerana ada acara yang sangat penting. Maka dia terpaksa menggantikan Ustaz lain. Engkau orang telefon kita orang, engkau orang kata batal ceramah. Tapi engkau orang bagi tahu jemaah, Ustaz Kazim ada hal. Jemaah telefon saya, apa Ustaz? Ustaz apa ni, janji tak betul? Janji tak betul apa? Engkau orang yang tipu kita. Ini tuan-tuan penyakit. Ini masalah.
Belajarlah ilmu. Masya Allah. Ilmu tak habis. Ilmu sampai bila pun tak habis, tuan-tuan. Saya nak tanya pada orang yang rajin, yang benci dengan majlis-majlis ilmu ni. Dia tak suka. Dia suka je boykot je. Ni siapa je datang malam ni? Ustaz Malaysia, kata dia. Tak ada Ustaz Singapura dah ke? Kata dia. Ada tu, 3-4 orang tu. Habis tu kenapa bagi Ustaz Malaysia? Aku suka aku lah. Contohnya tak. Kerja dia bantah je. Kita ni tuan-tuan, tak kira siapa, Malaysian ke, Singaporean ke, Filipino ke, kalau dia mengajar betul pada jalan Allah, silakan. Ilmu. Cuba tuan-tuan tanya pada orang yang suka petikai ilmu. Kita nak korban kambing. Tahun ini kita korban kambing. Kita simpan kambing dekat masjid. Kita pasang satu jaga, minta tolong jaga kambing. Takut kambing dicuri, terlepas. Ada 10 ekor kambing, jaga pun jaga. Tengah malam itu, Tok Bilal masjid bangun. Sebab bunyi pelik. Kambing tu bunyi pelik. Apa kambing ni? Sawan ke? Dia pun suluh. Suluh-suluh dia tengok jaga tadi merogol kambing. Astaghfirullahalazim. Tak apa syekhnya tuan-tuan. Kambing pun jadi. Dia tengok lama-lama kambing tu. Cantik juga ya. Sudah tuan-tuan. Akhirnya polis pun datang tangkap dia. Bawa dia ke balai polis. Besok pengurusi masjid datang. Mana kambing yang kena rogol semalam? Ini Tuan Haji, yang tidur dia. Nampak letih sangat tadi. Soalan dia, kambing tu boleh tak dikorbankan? Kambing tu boleh tak dikorbankan? Sah ke tidak? Sudah kena balon tu? Kalau itu pun kamu tak boleh jawab, kenapa kamu petikai majlis ilmu? Kekuatan umat Islam ialah dengan ilmu. Kita bukan setakat belajar ilmu fiqh. Ilmu sains. Bila kita belajar sains, lagi canggih ilmu kita. Bila kita belajar dengan Quran. Tuan-tuan, di Malaysia ada Mahat Tahfiz Sains. Mahat Tahfiz Sains. Tuan-tuan tahu? MRSM Sains. Tahfiz Sains. Budak-budak ni, 3 sekolah. Di Malaysia ada 3 sekolah MRSM ini. Yang buat aliran sains, tapi mereka kena hafiz Quran. 3 sekolah je. 3 sekolah ini duduk ranking nombor 1, nombor 2, nombor 3. Daripada berpuluh-puluh sekolah yang lain. MRSM yang lain. Akhirnya tuan-tuan, mereka nak buat. Budak-budak ni pun kena belajar tahfiz. Sebenarnya bila hafiz Quran tuan-tuan, otak makin cerdik, otak makin cerdik, otak makin cerdik. Dia makin berjalan, dia makin cepat berjalan dengan sinaran Quran ini tuan-tuan. Saya tanya dekat budak-budak yang mengajar MRSM ni, apa benda yang kamu belajar? 3 benda sunnah Nabi yang dia mau belajar di sana. Pertama, menunggang kuda. Kedua, berenang. Ketiga, memanah. Di sekolah saya baru ada 1. Berenang. Belajar berenang. Tadi, hari Sabtu. Tadi mereka start belajar. Semua budak tahfiz, baik laki-laki perempuan, pergi berenang. Belajar. InsyaAllah dalam pertengahan tahun ini kita nak ambil kuda untuk mereka belajar, berlatih kuda pula. Kenapa 3 benda ni yang Nabi suruh buat? Ilmu 3 ni. Dengan menunggang kuda, otak makin cergas, badan makin sihat. Dia boleh kontrol binatang yang begitu gagah. Tapi sayang tuan-tuan, orang-orang bukan Islam. Dia jadikan kuda judi. Nampak kuda judi. Asal judi kuda. Sedangkan kuda adalah permainan dan tunggangan yang sangat hebat. Yang kedua ialah berenang. Berenang ini menjadikan badan bertenaga, otak kita kuat. Otak kita, saraf kita kuat. Tapi sayang, hari ini renang dijadikan sebagai alat untuk seksi. Asal berenang aja mesti bikini. Saya terjun satu kolam renang dekat hotel. Kena kejar tuan-tuan. WC bunyi, prit. Apa hal pula ni? Rupanya pakai track shoot. Encik, tukar seluar lain. Ini bukan seluar ke? Ini seluar panjang, kena pendek. Allah. Takkan usah kasih pakai bikini. Ini pun salah juga kalau keluar YouTube, jenuh kita. Akhirnya tak mandi lah tuan-tuan. Anak saya tak mandi. Anak laki-laki saya tak mandi. Jom kita tak bawa seluar pendek. Apa salahnya pakai seluarnya? Ini bukannya nak luntur. Seluar kita elok. Bukannya seluar harga RM5 selai.
Itu luntur lah habis lah. Sekolah renang tu tak boleh. Tak boleh cik. Tak boleh lah, tak boleh. Mana bilik tu cik? Okey. Nak kata apa tuan-tuan? Dia kena pakai. Begitu juga dengan sokan. Bila sebut saja renang mesti bikini. Masya Allah. Yang ramai penontonnya laki-laki. Yang perenangnya semua perempuan. Tak apa yang mereka tengok kita pun tak tahu. Habis rosak tuan-tuan. Memanah. Kenapa memanah? Fokus. Memanah itu fokus. Jiwa tenang. Jantung sihat. Mata tumpu. Telinga tak dengar ni tuan-tuan. Telinga dia bukan dia peduli. Orang kata apa pun dekat kisah dia fokus. Tak pergi. Pacak tepat di situ. Orang macam ini tuan-tuan hebat orang memanah. Tetapi hari ini memanah dijadikan alat permainan funfair. Pano pun dapat teddy bear. Habis dah tuan-tuan. Sunah aja. Belajarlah tuan-tuan. Jangan sampai lemah kita ni. Tuan-tuan datang ke sekolah saya. Tengok budak-budak tahfiz belajar bahasa Inggeris. Belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Melayu. Belajar bahasa Mandarin. Belajar bahasa Tamil. Belajar budak-budak tahfiz. Datang hari Sabtu Ahad, mereka tahfiz Quran. Mereka buat apa? Belajar wiring. Belajar sukat baju. Ni, sukat baju ni. Kita buat vocational. Belajar bagaimana nak jadi tailor. Jadikan mereka canggih. Banyak benda mereka canggih. Ini ilmu. Dan saya minta pada tuan-tuan, ilmu Allah Ta'ala ni luas. Jangan menyusahkan orang dalam bab mengajar ilmu. Ini saya pesan pada ustaz-ustaz. Baru ni ada satu ustaz mengajar, saya dengar. Dia kata buat bubur Ashura, itu bid'ah. Masuk neraka. Buat bubur Ashura pun salah. Di mana salahnya? Dia kata jangan buat bubur Ashura. Buat bihun tak apa. Apa beza bihun dengan bubur? Dia kata Nabi tak buat bubur Ashura. Kenapa kita buat? Nabi juga tak buat bubur jagung. Buatlah, apa salahnya? Salah. Bid'ah. Kita mengagungkan kematian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Tak ada niat pun. Kita buat sebab kita puasa. 10/9 Muharram. Kita puasa. Kita nak buka puasa. Selalu kita buat istimewa sikit. Tu je. Tak boleh. Bid'ah. Setiap benda bid'ah sesat. Saya jawab balik. Kalau benda tu sesat, masuk neraka tak? Takkan buat bubur masuk neraka? Nanti di hari kiamat, malaikat tunggu depan pintu neraka. Apa kesalahan kamu? Saya mencuri. Masuk neraka. Apa kesalahan kamu? Saya merompak. Masuk neraka. Apa kesalahan kamu? Makcik buat bubur. Kesian ke makcik ni tuan-tuan? Apa hal ni? Pelik-pelik lah tuan-tuan. Saya rasa pelik benar tuan-tuan. Ada satu lagi dia kata kita kalau nak berdoa macam ini. Tak boleh macam ini. Macam ini salah ni kata dia. Doa tolak bala salah. Macam ini salah. Balik buka hadis. Cara-cara Nabi semayang istisqa minta hujan. Nabi doa macam ini. Kalau Nabi buka balik. Nabi doa macam ini. Nabi buka balik. Ada hadisnya. Kalau tak jumpa, jangan cakap tak ada. Akhirnya keliru. Doa tu minta di mulut. Tak tadah tangan pun tak apa. Mintanya di mulut. Doa tu makna minta, seruan. Minta sajalah. Abang, pinjamkan saya 10 sen. Minta, abang, pinjamkan saya 10. Saya minta 10 ringgit. Kalau saya minta dengan tangan, lagi bagus. Abang, tolonglah 10 ringgit. Mesti dia bagi. Dia kesian. Kalau saya minta dengan mulut pun sah. Abang, bagilah saya 10 ringgit. Saya lapar, bang. Dia bagi juga. Tapi kalau dengan tangan, tolonglah, abang. InsyaAllah dia bagi. Sebab tu kalau kita berdoa, tangan kita minta. Kadang-kadang kita malah berdoa dengan tangan macam ni. Tangannya tak di atas peha. Nak bagi-bagi. Tak bagi sudah. Amin. Memang Tuhan tak bagi pun. Tapi, kalau tuan-tuan minta saja dengan tangan, tak bercakap, orang tak bagi. Abang. Apa? Abang. Apa? Kena cakap. Itu kalau tuan-tuan minta. Nak.
Ada juga permintaan yang tak nak. Bila permintaan yang tak nak, tangannya macam ini. Contoh, kita pergi ke Johor. Satu kampung lah, katalah di Batu 20 ke Batu 30, Pontian ke apa sebut. Kita nyembang dengan satu makcik dekat kampung kita. Makcik, semalam rumah makcik Leha dengar ceritanya masuk orang minyak ya. Ya ke? Habis tu macam mana dengan makcik Leha? Habis minyak badan dia makcik. Kita tengok. Di minyak, kau oleh orang minyaknya. Astaghfirullahalazim. Makcik Leha tu duduk seorang-seorang makcik. Jaga makcik. Malam ni kalau dia datang macam mana makcik? Makcik tak nak lah. Makcik tak nak nampak. Ada tak dia cakap? Makcik tak nak lah. Mana ada? Mana ada makcik tak nak lah. Lagi dia datang malam ni. Maghrib dah sampai. Tadi saya makan rumah Haji Sujak. Sampai-sampai je makan di rumah dia. Nasi biryani Arab. Sekali Arab. Dah kenyang. Tuan Haji nak tambah lagi. Saya cakap, Tuan Haji, saya dah kenyang. Terima kasih. Nampak? Adalah saya cakap, Tuan Haji, saya dah kenyang. Lagi dia tambah. Tuan-tuan. Kemudian saya datang situ, dia orang minta makan lagi. Tetamu, Ustaz, makan lagi Ustaz. Ada nasi ayam ni, nasi apa ke? Minta maaf, saya dah kenyang. Nampak? Minta maaf, saya tak makan malam. Ustaz tak makan malam? Ya, saya cuma makan nasi. Malam saya tak makan. Saya tak makan, terima kasih. Tangan saya macam ini. Tak. Saya makan buah je cukup. Nampak? Itulah dia, kita tak nak. Cuba kita buat. Tak nak. Itu John Cena tau. Ya Allah. Masalah betul. Kalau itu pun nak jadi pertikaian, bila umat Islam nak bersatu? Kita mencari benda yang tak serupa. Kenapa tak cari benda yang sama? Carilah yang sama. Jangan cari yang tak sama. Ini dalam ibadat kita cari benda yang tak sama. Payahlah. Akhirnya kita berpecah. Ini akak-akak depan saya ni. Ada tak? Dah kahwin 30 tahun. Dalam 30 tahun, adakah semua perkara kita setuju dengan suami kita? Tak. Kenapa tak minta cerai? Ustaz, takkan tak cerai. Tadi kata tak setuju. Dia cuma balik lambat je, tapi dia balik. Tapi dia yang tanggung saya makan, Ustaz. Dulu pinggan saya 24, sekarang 42, Ustaz. Tak kalau lambat balik pun saya nak marah, nak minta cerai, Ustaz. Tak mau, Ustaz. Sebab kita mencari yang sama. Sebab tu kita tak bercerai. Abang-abang kahwin dengan akak-akak dah 40 tahun. Kenapa tak bercerai? Adakah abang-abang setuju semua dengan akak? Tak ada. Apa benda yang abang tak setuju? Dia macam dia masak tu lah lambat sikit lah, Ustaz. 2 jam tunggu, kena penat juga. Atau abang tak kahwin lain ke, tak cerai kan? Tidaklah, Ustaz. Bila dah masak makanan dia, sedap, Ustaz. Saya tak tinggalkan dia. Sebab dia jaga saya, dia buat kebaikan pada saya lebih banyak daripada dia masak lambat. Akhirnya kita tak bergaduh. Kita tak bercerai. Sebab tu saya seronok tuan-tuan di Malaysia. Tuan-tuan di Singapura. Saya seronok tuan-tuan umat Islam di Singapura. Tak ada gaduh, relax. Tak ada bendera-bendera. Seronok tuan-tuan. Ni. Tuan-tuan tak tanya pun, anjuran siapa ya? Ceramah dekat Yu Cukang tu ya? Anjuran Darul Fikrah. Dia bendera apa ya? Dia belah mana ya? Dia parti apa ya? Tak ada kat Singapura ni. Alhamdulillah. Kami di sana, siapa? Anjuran siapa tu? Darul itu. Dia belah mana tu? Siapa penceramah dia? Ustaz Kazim. Ustaz Kazim ni belah mana ya? Astaghfirullahalazim. Teruknya tuan-tuan keadaan umat kita. Nak menuntut ilmu pun kena tanya belah mana. Sebab tu saya minta pada tuan-tuan, nak bagi ilmu ni kena bagi minat orang. Jangan bagi orang pening kepala. Nak bagi orang seronok, bukan nak bagi orang pening kepala. Saya ceramah satu masjid, ada satu makcik tanya, Ustaz, ya, baru ni ada satu ustaz datang mengaji kita orang. Dia kata, orang perempuan yang semayang, tak pakai baju dalam, bila semayang, batal. Saya tanya, kenapa batal?
Ialah pergerakan lebih daripada 3 kali gitu dia. Tak pakai baju dalam. Allahu Akbar bergerak. Bila rukuk, Allahu Akbar bergerak. Sami Allah bergerak. Astaghfirullahalazim. Dia kata batal ustaz, itu yang makcik society, makcik tak nak pakai baju dalam. Sejauh itu pemahaman ustaz ini ya. Saya kata makcik nanti kalau ustaz tu datang mengajar balik, makcik tanya dia, ustaz sembahyang pakai seluar dalam tak? Yang makcik bergerak dia tanya, yang dia bergerak dia tak tanya pula. Yang batalnya kalau makcik main sendiri, batal lah. Duduk sendiri, main, batal lah. Ini refleksiologi, ni tak batal. Benda refleks ni tak ada apa. Ya Allah. Pening tak perlu orang? Pening tuan-tuan. Ini masalah ilmu kita ni. Yang keempat, kekuatan ekonomi. Nak bagi kita hebat, kena banyak kawan. Kerana dengan banyak kawan, kita akan jadi senang. Banyakkan kawan tuan-tuan, ekonomi akan naik. Sayang, tuan-tuan duduk di sini. Kukuhkan ekonomi tuan-tuan. InsyaAllah, walaupun kita tidak ada kuasa. Tetapi ekonomi itu adalah kuasa sebenarnya. Sebab tu Nabi Muhammad, bila sampai di Madinah, Nabi Muhammad menggunakan kekuatan ekonomi. Apa yang mula-mula Nabi buat? Nabi Muhammad beli telaga-telaga daripada bukan kepunyaan orang Islam. Daripada bukan kepunyaan orang Islam. Nabi beli telaga-telaga ni. Kemudian Nabi wakafkan balik. Akhirnya orang Islam dapat air secara percuma. Tidak lagi perlu membeli air. Akhirnya ekonomi orang pegang. Orang Islam pegang. Kena kuat ekonomi. Jangan kata Islam ni lemah. Jangan kata Islam ni leceh. Jangan kata Islam ni biarkan dunia pada mereka. Biarkan dunia pada mereka. Kita cari akhirat semata-mata. Salah tuan-tuan. Di mana kita nak letak ayat Alif Lam Mim? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Akhir ayat tu Allah kata apa? Apa yang rezeki yang Allah beri kepada kamu, kamu infakkan balik pada manusia. Pada jalan Allah. Kalau kita miskin, nak infak apa? Kalau kita tidak ada wang, nak zakat apa? Semua benda ibadat memerlukan wang. Nak pergi haji, wang. Wang. Tuan-tuan boleh pergi haji, naik motosikal. Nak ke mana? Pak Mat? Mekah. Sampai kat Singapura, Johor patah balik. Tak tahan aku, kata dia. Kena ada wang untuk naik kapal terbang. Kalau tak ada wang, macam mana nak pergi haji? Tuan-tuan nak bayar zakat, perlukan wang. Tuan-tuan nak semayang pun perlukan wang. Telekong itu. Nak buat masjid, perlukan wang. Sebab tu tuan-tuan, kita jana ekonomi umat Islam. Jana ekonomi. Tuan-tuan di Singapura ni hebat. Penjanaan ekonomi umat Islam kita. Tuan-tuan, saya nak kata saya ni popular. Taklah popular. Saya punya follower saya dalam FB baru ada 304,000. Kalau 304,000 ni tuan-tuan, saya kata abang-abang, bagi seorang RM10. Saya nak bina Mahat Tahfiz. Saya dapat 3 juta. Kalau saya ada 1 juta fan club saya minta seorang RM10, dia ada 10 juta. Bayangkan ekonomi umat Islam punya kuat. Yang pergi umrah setahun dari Malaysia, 150,000 orang pergi umrah. Setahun. Kali kedua, 100,000. 100,000 orang kali dengan RM10,000, kita dah ada berapa ratus juta ringgit setahun. Kita boleh bina ekonomi kita. Kalau mereka ada pasaraya giant, kita ada pasaraya Gian. Kita boleh buat. Tapi sayang, siapa yang nak menggembelengkan ekonomi ini? Kena pegang ekonomi tuan-tuan. Saya ada 11 adik-beradik. 2 meninggal. Yang tinggal 9. Bagaimana kami nak jana ekonomi kami? Okey, abang bagi RM4,000. Kakak bagi RM4,000. Adik bagi RM4,000. Kumpulkan dalam satu modal. Bikin minimarket. Keuntungan minimarket, simpan dalam tabung. Kalau mak sakit, ini duitnya. Kalau nak belajar universiti, ini duitnya. Kalau belum pergi haji, ini duitnya. Kita buat dalam bentuk family, dalam bentuk keluarga. Walaupun sikit. Kita ada 1,000 jemaah di masjid. Kalau setiap orang bagi $1,000,
bermakna sejuta kita dapat. Kita boleh buka macam-macam di masjid. Klinik boleh buka di masjid. Pusat pengajian boleh buka di masjid. Inilah dia. Yang pentingnya ialah kerjasama. Bila kita berpecah belah, bila ekonomi kita nak jadi kuat, saya cakap pada tuan-tuan, sekolah saya tidak ada bantuan kerajaan. Kami bangunkan sekolah kami 6 tahun yang lepas. Dengan wang orang ramai. Wakaf orang ramai. Termasuk daripada Singapura. Yang bantu kita buat. Sekarang kita tersergam. Kita bikin yang hebat. Tunjukkan bahawa umat Islam ini kalau dia bersatu, dia kuat ekonomi dia, insya-Allah. Sebab itulah kekuatan nombor 5. Kekuatan nombor 5 ialah kekuatan persaudaraan Islam. Saya orang Malaysia, tuan-tuan orang Singapura. Apa beza? Kita kan seagama. Tidak ada bezanya, tidak ada batasannya, tuan-tuan. Kekuatan kita ialah innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang yang beriman itu adalah bersaudara. Apa sebabnya kita nak bergaduh? Bila orang Islam berpecah, bila orang Islam bergaduh, lemahlah Islam itu. Pergi ke masjid bergaduh, duduk di dewan bergaduh, duduk di perumahan bergaduh, duduk di ofis bergaduh, datang ke stadium bergaduh. Bila kita nak selesai masalah pergaduhan kita? Pergi ke negara Arab bergaduh, pergi ke Syria bergaduh, pergi ke Yaman bergaduh, pergi ke Libya bergaduh, duduk di Iraq bergaduh. Bukankah Islam itu agama aman? Aus dan Khazraj yang tidak pernah berbaik. Nabi datang, Nabi damaikan mereka. Dan mereka menjadi kumpulan Ansar. Dipersaudarakan pula dengan golongan Muhajirin. Akhirnya membentuk sebuah negara yang sangat hebat dalam dunia. Madinatul Munawwarah. Ini perpaduan, tuan-tuan. Tapi sayang kita dengan adik-beradik kita bergaduh. Dah masuk 20 tahun tak bercakap. Dengan ibu sendiri tak bercakap. Dengan bapa tak bercakap. Dengan abang tak bercakap. Allah tak terima sembahyang kita, tuan-tuan. Allah tolak ibadat 3. Pertama, mudminun khamrin. Orang yang kekal minum arak. Ditolak. Yang keduanya, wadayus. Suami yang dayus. Yang ketiganya, qati'ur rahim. Orang yang memutuskan silaturrahim. Apa kata tahun 2012 yang akan sampai ini? Tekad kita tahun ini, aku nak berbaik semula dengan saudara aku. Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita. Ia telah lama hilang, tambah gersang di hati ini. Kita subur kembali dengan kasih imanan suci, dengan menabur budi kepada semua manusia. Kalau kita bergaduh dengan isteri 2012 ni, buang yang keruh, ambil yang jernih. Ingat lagu cerita 3 Abdul. Apa guna kita bertengkar? Suami isteri harus bersabar. Rumah tangga kekal bahagia. Suami isteri. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri. Apa asal nak gaduh? Gaduhlah ustaz. Saya suruh bubuh belacan. Dia tak bubuh belacan. Pasal belacan pun kamu nak bergaduh. Relax lah. Kalau setakat isteri tak buat air. Lambat buat air. Apa salah kita sendiri buat? Pak, nak air? Abang ada kaki tak? Ada? Tangan? Ada? Pergi buat sendiri. Malah. Salah tu akak. Bancuh air pada suami ni, setahun pahala puasa sunat dapat. Jangan sampai suami minta. Belum duduk, dah sampai dah air. Segelas ni, setahun puasa sunat. 4 kali bancuh air. Kecil manis orang tua tu. Masya Allah. Nama dia diabetes. Kenapa diabetes, Ustaz? Sebab betisnya hitam. Diabetes. Kalau naik ke paha jadi hitam, diabetes. Buatlah tuan-tuan. Layanlah suami. Layanlah isteri. Kenapa nak gaduh?
Nabi kata dah, kalau bergaduh kamu hijrah dengan isteri kamu. Bukan hijrah tinggalkan dia. Kalau kamu nak bergaduh dengan dia, hijrah, keluar apa? Pergi duduk bilik lain ke apa ke, pergi berenang ke, tengok apa nama kapal ke apa ke, dah. Bila isteri berleter, relax. Berleter itu ialah hiburan orang perempuan. Bila mereka berleter, mereka rasa puas. Mereka letih. Mereka ada hak untuk berleter. Biarlah. Letih bela anak tuan-tuan tahu. Oh, nampak? Saya kata dah. Tuan-tuan kan percaya. Letih. Bila anak menangis, dia cari siapa? Dia cari mak. Ada dia cari bapa. Mama. Dia cari mak dia. Saya tak pernah dengar anak cari bapa. Tak ada tuan-tuan. Punya seksanya. Sebab tu Allah bagi bentuk orang perempuan tu pun sesuai jaga anak. Ada pinggul ni nampak. Kalau anak dukung anak. Senang letak situ je. Tak jatuh budak tu. Kalau sidai kain pun letak je tuan-tuan. Tak jatuh. Yang bapak ni straight cut. Letak-letak belum jatuh tuan-tuan. Allah bagi ni sebab tu jangan. Saidina Umar yang begitu garang pun tuan-tuan. Tak marah bila isteri dia beletek. Orang tanya kenapa tuan tak marah balik? Dia dah masak untuk aku. Dia jaga anak aku. Dia bersalinkan untuk anak aku. Dia ambil banyak tanggungjawab aku. Dia jaga makan minum aku. Takkan aku nak ambil hati dengan beletek dia. Sebab beletek dia sangat pendek kalau nak dibandingkan dia jaga anak aku. Ada tak isteri kita beletek sejam? Ada akak-akak beletek sejam? Tak ada lah. Habis kuat 10 minit. Lepas tu ke dapur dia cari peti air. Tak ada. Apa kita nak ambil hati? Relax lah bro. Ini sikit-sikit penampar. Bila kita nak jadi keluarga yang hebat, kalau bergaduh je, sampai bila? Dengan anak kita nak bergaduh, dengan isteri kita nak bergaduh. Tak mau. 2012 yang datang ni kita baik dengan isteri kita. Baik dengan suami kita. Apa yang kita boleh tunaikan. Sementara tengah hidup, anak kita nak makan, masak. Mak nak bubur kacang, buat. Kalau dia mati pun kita puas hati. Ini tidak. Mak nak bubur kacang. Hei, letih aku masak untuk kamu. Petang tu mati. Macam. Kenapa akak sedih sangat ni? Dia nak bubur, akak dah masak. Padahal muka. Buat lagi Sebab tu masaklah. Akak-akak kalau suami kita nak bubur, masaklah bubur. Tanya susah, pahala besar. Ya, nak bubur. Abang nampak ni. Bubur dengan awak kan? Pergilah beli kat bawah tu kan ada. Pergi beli bawah tu. Abang turun lift, tekan G, sampailah bawah tu. Dia naik lift, bawa bubur tu, sepit dekat pintu lift. Pintu lift tertutup, kepala terbuka situ. Mati suami dia. Yang selamat bubur. Kak Ya, ni bubur. Mana Abang Man ke mana? Abang Man ada kat hospital. Kepala sangkut lift. Tak menyesal kita. 3 malam buat tahlil, bubur je. Susah hati kita. Yang susah hati tu Imam untuk Bilal. Malam besok pun bubur lagi ke Kak Ya? Aku semalam 10 kali ke tandang tahu. Aku tak tahan bubur ni. Malam besok aku tak datang dia. Dia ngira nasi je tuan-tuan. Kenapa akak buat bubur je ya kak? Ya Allah, arwah tak sempat makan. Dah mati baru sibuk nak buat apa? Jadi akak sebelum suami kita meninggal ke, tunaikan permintaan dia. Supaya dia mati tenang, kita pun tenang. Dia minta menikah lagi seorang, bagi. Supaya dia tenang meninggal je. Siaga hamba Allah. Kan, lepas ni kita tak naklah bergaduh dengan jiran-jiran. 2012 tahun baik-baik. Tahun kita nak kuatkan ke masyarakat kita. Kita tak mau lagi dah 2012 macam 2011. Gaduh je letih tuan-tuan. Kita nak baik dengan semua orang. Saya kata tadi, baik dengan orang 4. Pertama bagi salam, kedua bagi makan, ketiga sambung silaturahim, keempatnya ialah bangun sembahyang malam dan berdoa sebut nama dia. Dan yang keenam,
Yang keenam, nak bagi kita kuat apa? Jihad. Ni tuan-tuan, nak buat program macam ni. Kalau tak ada jihad, tuan-tuan tak boleh buat. Penganjur kena jihad. Nak sewa stadium. Nak sewa stadium macam ni kena jihad. Dengan duit nak sewanya, dengan programnya, dengan itu, dengan ini. Wang semua. Kalau tidak bersungguh-sungguh demi agama, tuan-tuan, tak boleh buat. Tuan-tuan nak datang sini pun jihad. Konsert, ceramah. Ceramah, konsert. Ceramah, konsert. Aku nak pergi konsert tahun baru ke ceramah tahun baru? Ceramah. Sebab tu tuan-tuan pilih di sini. Sini ada konsert dan ada ceramah. Di sana cuma ada konsert. Saya sekarang merangkap penceramah dan pengkonsert. Ini nama dia jihad. Kalau saya tak ada tuan-tuan jihad, saya tak datang ke tempat tuan-tuan. Isteri saya tinggalkan. Anak-anak saya tinggalkan. Rumah saya tinggalkan. Sekolah saya tinggalkan. Pelajar-pelajar sekolah saya tinggalkan. Makcik-makcik pondok saya tinggalkan. Anak-anak yatim saya tinggalkan. Kerana apa? Jihad. Nak mempertahankan agama. Nak menyebarkan ilmu. Kalau semua orang tak berjihad, bila Islam nak naik? Masyarakat kita kena jihad sungguh-sungguh. Tidak ada sifat malas pada kita. Orang Islam bukan pemalas. Orang Islam bukan pengotor. Tunjukkan kehebatan. Jihad tuan-tuan, jihad ekonomi, jihad membasmi kemiskinan, jihad pertanian, jihad perniagaan, jihad pendidikan. Sampai bila kita nak jadi umat yang lemah pada jihad? Bila dia pergi kerja, kerja tak siap. Bila disuruh dibuat, tak buat. Bila dah ada tanggungjawab, tak ditunaikan amanah. Bila berjanji, dimungkiri janjinya. Bila diberikan tugasan, langsung gagal dalam tugasan dia. Bila masyarakat Islam nak jadi hebat? Tuan-tuan, kalau kita jadi suami, jihad sebagai seorang suami. Kalau kita di sini pemimpin, jihad sebagai pemimpin. Kalau kita di sini isteri, jihad sebagai isteri. Yang banyak sekarang ini bukannya berjihad, berjahat. Berjihadlah. Saya pergi ceramah di Mesir. Budak-budak tanya pada saya, Ustaz, kalau saya balik ke Malaysia, apakah jaminan kerajaan nak bagi kerja pada kami? Menang saya bila soalan macam itu. Saya kata, brother, saudara, saya sendiri pun bukan kerajaan. Macam mana saya nak jamin? Saya jemput ceramah. Saya bukan wakil kerajaan. Yang kedua saya kata, tuan, saya sendiri tak pernah kerja dengan kerajaan. Soalan macam itu kamu tanya kepada saya. Mana ilmu yang kita belajar? Balik ke Malaysia nanti, kamu ambil tanah-tanah yang terbiar, bangunkan dengan pertanian. Balik ke Malaysia nanti, kamu pergi arahkan filem, buat filem yang terbaik, macam Islam suruh buat. InsyaAllah kamu jadi hebat. Kalau ombak rindu 11 juta, boleh dapat. Kalau ombak rindu 11 juta, kalau rindu ombak, jihadlah. Mana-mana orang boleh berjihad. Saya pun sayang tuan-tuan, bila semangat jihad telah hilang. Inilah yang menjadikan. Apa sebab jihad hilang? Sebab ditukarnya maksud jihad. Wajahadu fi sabilillah tu dah tukar. Jihad ialah mempertahankan agama dengan nyawanya. Dah ditukar kepada jihad-jihad yang lain. Maka orang tak nampak. Tuan-tuan, ni 6 kekuatan kita umat Islam, kita kena ada. Bila kita ada 6 kekuatan ni, tuan-tuan duduklah di mana pun, tuan-tuan jadi hebat. Yang terakhir, kesimpulan pada ceramah kita pada hari ini. Ceramah saya lah, lepas ni ada lagi Ustaz Syauki, Ustaz Syaufi, semuanya ada malam ni. Ambillah sifat berkasih sayang. Jadi kawan, semua kawan. Kawanlah. Dengarlah, oh sayang, laguku untukmu, lagu penuh arti, harap kau mengerti. Ku rasa gembira menyanyi denganmu. Ambil. Rasa seronok. Jumpa dengan orang rasa seronok. Untuk 2012, kita tak payah berubah yang besar-besar. Yang pertama, ubah yang kecil je. Pergi sembahyang subuh berjemaah. Bawa anak-anak sekali. 2012 ni apa azam kita? Aku tidak ada ilmu, aku nak belajar. Apa azam kita 2012? Aku nak buat baik dengan mak bapak aku sementara dia ada.
Bila mak bapak dah tak ada, baru kita tahu sunyinya alam ni. Mak saya meninggal 14 hari bulan 4 2011. Sunyi tuan-tuan. Sunyi hidup. Walaupun saya ada anak-anak, tapi bila tengok baju dia, saya menung je. Tengok gambar dia, sunyi. Waktu engkau hidup, dulu aku tak sempat jaga kau betul-betul, ya Allah. Sedihnya. Sibuk kita ni. Tak maaf lah mak, tak sempat tengok mak, tak sempat makan nasi dengan mak. Sibuk. Mak faham, kamu buatlah kerja kamu. Tuan-tuan, jangan sampai orang yang kita cintai, orang yang paling penting dalam hidup kita, bila dah tak ada dia, baru kita nak menyesal. Tak mau tuan-tuan. Sementara dia tengah ada, berbaktilah pada ibu. Sibuk macam mana pun kita berbakti pada ibu. Bila dia kata, mak nak pergi umrah, boleh kamu bawa? Mak sihat ke mak? Mak larat ke, mampu ke, kuat ke? InsyaAllah, mungkin ni kali terakhir mak pergi, jom kita pergi sekali. Baiklah mak, jom kita pergi umrah. Alhamdulillah tuan-tuan, buat umrah, buat semua. Balik-balik demam, koma. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi, kalau kita nak yang terbaik, tolonglah bikin yang terbaik kepada orang. InsyaAllah orang akan balas yang terbaik kepada kita. Saya ucapkan tahniah kepada penganjur, tahniah kepada tuan-tuan semua. Jadi tuan-tuan yang mana nak bantu sekolah saya, tuan-tuan di luar sana ada jualan buku-buku saya yang terbaru. Yang bertajuk Berbahagialah Wahai Wanita. Khusus untuk kaum ibu ni. Yang duk komplain banyak. Baca hadis ni. Buka buku ni. Istimewanya orang perempuan dalam agama. Sampai tahap macam itu. Jadi orang yang duk kata Islam tak elok ni mendiskriminasi wanita sebab dia tak belajar. Dia tak tahu betapa tingginya darjat orang perempuan. Allah tinggikan darjat mereka. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan di luar dengan wakaf dan sebagainya. Saya doakan majlis ini dirahmati Allah. Dan kita sambung lagi selepas ini dengan 2-3 program lagi. Sehinggalah detik dan jam 12 malam. Tuan-tuan, saya naik kapal terbang tadi dari Ipoh 1 jam 10 minit. 1 jam 20 minit, minta maaf. Ipoh, Singapura. 1 jam 20. Saya ceramah pada tuan-tuan 2 jam. Maknanya kalau saya dah balik, dah tidur dah tuan-tuan di Ipoh tuan-tuan. Tapi saya masih di sini. 2 jam non-stop. Tuan-tuan tak apalah, dengar aja. Saya dengar gelak, saya gelak dengar. Itulah dia nikmat. Ilmu, nikmat kita berduduk bercampur ramai tuan-tuan dalam majlis yang dirahmati Allah. Saya tak penat. Tuan-tuan pun tak penat. Inilah rahmat daripada Allah. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.